Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله وعدد مفتاح باب رحمة الله وعدد في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه في كل adadi marrati alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diriwayatkan daripada Atha bahawa satu hari ia bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, beritahulah kepada kami suatu yang menakjubkan yang engkau lihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ditanya demikian itu daripada Atha, cuba kamu beritahu wahai Aisyah, apa yang menakjubkan yang kamu lihat pada Rasulullah? Maka Sayyidatina Aisyah menangis. Lantas berkata, bagaimana tidak menakjubkan? Pada satu malam baginda datang kepadaku, lalu pergi bersamaku ke tempat tidur dan berselimut sehingga kulitku bersatu dengan kulitnya, yakni bertemu dengan kulitnya. Kemudian baginda berkata, wahai putri Abu Bakar, kerana Sayyidatina Aisyah ni anak Sayyidina Abu Bakar, biarkanlah aku beribadat kepada Tuhanku, katanya Rasulullah. Saya menjawab, kata Siti Aisyah, saya suka berdekatan dengan kamu, katanya Aisyah, akan tetapi saya tidak dapat menghalang keinginan kamu. Lalu Siti Aisyah mengizinkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda mengambil air sembahyang dan berwuduk. Ini menunjukkan bahawa dalam mazhab kita Syafi'i, bersentuh lelaki perempuan hukumnya batal wuduknya. Walaupun Rasulullah menyuruh kita ketika nak tidur mengambil air sembahyang, maka ketika tidur bersentuh isteri memang batal. Yang paling penting ketika kita berada di pembaringan itu dalam keadaan ada air sembahyang. Maka selepas pada itu Rasulullah pun terus bangun mengambil air sembahyang tanpa menuangkan air yang banyak. Sebagaimana maklum, Nabi mengambil air sembahyang dengan air yang sedikit sahaja. Kemudian baginda lalu sembahyang. Lalu baginda menangis sehingga dikatakan air matanya mengalir sampai ke dadanya. Dan ketika mana baginda berdiri, selepas daripada itu baginda pun rokok. Dalam keadaan rokok baginda masih lagi menangis. Lalu baginda sujud. Dalam keadaan sujud baginda masih lagi menangis. Baginda berdiri pula, berdiri pada rakaat yang seterusnya, baginda masih lagi menangis. Demikianlah seterusnya dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sembahyang, sentiasa menangis setiap pergerakan Rasulullah. Lalulah sambil menangis datang Bilal ibn Rabah. Lalu saya izinkan ia masuk. Kemudian saya bertanya, ya Rasulullah, apakah yang membuat engkau menangis? Tadi Siti Aisyah tengok Nabi sepanjang sembahyangnya menangis sahaja. Rakaat, i'tidal, sujud, semua menangis. Sampai habis sembahyang menangis sahaja. Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Padahal dirimu itu ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Adakah diri kamu itu telah diampunkan dosa oleh Allah? Dosa yang terdahulu, dosa yang akan datang, Allah ampunkan kamu. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akunu abdan syakura, tidak bolehkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Adapun aku sembahyang menangis-menangis ini,
Kerana aku ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dalam riwayat lain mengatakan sampai pecah kaki-kaki Nabi lantaran kuatnya Nabi bersembahyang. Maka Allah berfirman yang maksudnya, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang dan kapal-kapal yang berlayar di laut yang membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia, demikian juga air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta ia membiakkan padanya dan berbagai-bagai jenis binatang. Demikian juga peredaran angin dan awan yang tunduk dengan kuasa Allah Ta'ala terapung-apung di antara langit dengan bumi. Sesungguhnya semuanya itu adalah tanda-tanda membuktikan keesaan Allah Ta'ala, kebijaksanaan dan juga keluasan rahmatnya bagi orang yang berakal. Ini menunjukkan bahawa sebaiknya kita ini sentiasa menangis, mengingatkan akan dosa, mengingatkan akan kesalahan. Maka sebaiknya kita tidak berhenti menangis berkenaan hal ini. Dan terdapat satu rahsia yang diisyaratkan di dalam satu riwayat. Maka cukup sebenarnya bila melihat kejadian-kejadian Allah boleh mendatangkan keisafan kepada diri kita. Kerana Allah Ta'ala itu maha berkuasa menjadikan segala-galanya. Lihat, Allah Ta'ala boleh menghidupkan bumi yang mati. Lihat, Allah Ta'ala maknanya menjadikan sesuatu yang mati, umpama bumi, turun air hujan, bumi jadi hidup. Allah Ta'ala menjadikan dengan air, maka dihidupkan segala tumbuh-tumbuhan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Benarlah satu ketika Nabi SAW didatangi oleh Sayyidina Bilal ini. Sayyidina Bilal tanya, kenapa engkau menangis? Kenapa aku tidak menangis? Kerana Allah menurunkan ayat ini menceritakan tentang kejadian langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar liayatil liulil albab. Maka pertukaran malam dan siang, kejadian langit dan bumi, hanya orang-orang yang boleh berfikir saja memikirkan akan kebesaran Allah. Lalulah baginda sallallahu alaihi wasallam menangis mengingatkan bagaimana keadaan kita nanti. Satu hari nanti kita akan mati, kita akan dibangkitkan oleh Allah, dan Allah tunjuk dah bagaimana tumbuh-tumbuhan itu mati dihidupkan balik. Yakni bumi yang mati itu, pokok yang sudah mati ditanam, tumbuh baik pokok yang lain. Maka dikatakan bahawa ini menunjukkan bahawa ada satu rahsia yang besar daripada Allah. Diceritakan seorang Nabi berjalan di hadapan sebuah batu besar dan dari situ keluarnya banyaknya air. Satu Nabi berjalan, ada satu batu besar, keluarnya air. Ia merasa hairan kepada batu itu. Batu keluar air. Maka Allah Ta'ala menjadikan batu itu boleh berkata-kata dengan izin Allah. Boleh ke batu berkata-kata? Ini dengan izin Allah. Ketika Nabi berada di kota Madinah, batu-batu, pokok-pokok beri salam pada Nabi. Lalu batu itu pun berkata, sejak aku mendengar firman Allah Ta'ala, wa quduhan nas wal hijarah, sesungguhnya kayu-kayu dan juga batu menjadi bahan bakaran api neraka. Maknanya kayu ini merupakan bakaran api neraka. Di antaranya dijadikan itu yang kena bakar adalah manusia dan juga batu. Batu apa? Batu-batu yang disembah sebagai patung berhala itu akan dibakar. Dan apa bakar batu? Untuk memarakkan lagi, supaya mengazabkan lagi orang yang menyembah batu itu. Maka batu itu bila dengar firman Allah, mengetahui batu pun ada yang dimasukkan dalam neraka. Batu yang macam mana? Batu yang dijadi sembahan. Sebab itu dalam Quran dia kata, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Umat Nabi Musa sudah tengok bukti Allah, tetapi dia tidak menerima. Allah Ta'ala mengatakan hati mereka keras, bahkan lebih keras daripada batu. Itu pun batu setengah daripadanya maknanya mengeluarkan air. Setengah daripadanya batu itu tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa
ia pun memohon kepada Allah agar diselamatkan daripada azab api neraka. Nabi sendiri berdoa supaya diselamatkan daripada azab api neraka. Ini Nabi, apatah lagi kita yang banyak dosa ini, lebih-lebih lagi lah kena banyak mohon pada Allah agar diselamatkan daripada azab api neraka Allah. Sebenarnya kalau mengikut amalan kita, tidak ada seorang pun daripada kita layak masuk syurga. Kalau mengikut amalan kita, maka Nabi berkata pada sahabat, kamu semua para sahabat tak boleh masuk syurga dengan amalan. Sahabat terkejut. Termasuk kamu? Ya. Kecuali Allah memberi rahmat kepada dia. Allah memberi rahmat. Maka tanpa rahmat Allah, tidak selamat kita daripada azab Allah Ta'ala. Maka mesti kita minta, wajib kita mohon kepada Allah, wa qina azabannar, jauhkan kami daripada azab api neraka. Maka bila mana kita mendekatkan diri dengan Allah, jauhlah ia daripada neraka. Bila dia melakukan maksiat, maka dekatlah ia dengan neraka. Orang yang infak itu menjauhkan dirinya daripada neraka. Rasulullah kata pada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ittaqunna walau bisyikki min tamrin. Takutlah api neraka walaupun dengan sebelah buah tamar. Apa kena mengena dengan sebelah buah tamar dengan api neraka? Menunjukkan walaupun kamu hanya infak dengan sebelah buah tamar, ambil buah kurma bagi dua, korang tu tadi, walaupun dengan sebelah buah tamar, bisyikki min tamrin, menyebabkan kamu dijauhkan daripada azab api neraka. Maka kita kena mohon. Batu pernah menangis kerana apa? Kerana mendengar dalam Quran yang menjadi bahan bakaran neraka adalah batu dan manusia. Maka batu pun tahu ada batu yang masuk neraka, maka menangis ia. Kata guru saya, batu itu ada batu yang dijadikan sembahan oleh orang-orang yang menyembah semasa hidup di atas muka dunia. Maka ia memohon kepada Allah agar diselamatkan daripada api neraka. Allah menyelamatkannya, para Nabi. Allah selamatkan. Maka demikianlah kita perlu berdoa agar Allah selamatkan kita daripada azab api neraka. Setelah berlalu beberapa waktu lamanya, Nabi tadi melihat batu itu sedang menangis seperti dahulu. Lalu ia bertanya, mengapa engkau menangis? Batu itu menjawab, dulu aku menangis kerana takut, tapi hari ini aku menangis kerana bersyukur kepada Allah dan juga rasa bahagia. Maka ingat, hati manusia itu kadang-kadang seperti batu, kadang-kadang lebih keras daripada batu. Tidak ada yang menghilangkan sifat keras tadi. Hati manusia ini keras, keras macam batu, atau asyaddu qaswah, ataupun lebih berat daripada batu, lebih keras daripada batu. Jadi dikatakan bahawa begitu hati manusia. Kalau hati manusia sudah keras, payah nak lembutkan. Maka nak lembutkan dengan apa? Kata ulama, hati yang keras itu boleh lembut. Boleh lembut dengan tangisan, air mata dalam keadaan takut kepada Allah Ta'ala. Setelah dia tangisan, datang sentiasa tangis, menangis di malam hari kerana takut kepada Allah, akhirnya tangisan yang kedua adalah tangisan bersyukur kepada Allah. Sehingga Allah Ta'ala amankan hatinya, Allah Ta'ala tenangkan hatinya, Allah Ta'ala campakkan hatinya benci kepada maksiat, Allah Ta'ala beri kepadanya rasa cenderung kepada ibadat. Siapa yang cenderung hatinya kepada ibadat, insya-Allah dia orang yang dekat dengan Allah. Bila dia dekat dengan Allah, Allah selamatkan dia daripada azab. Dan bersyukur dia, bersyukur kerana diberi kekuatan Allah oleh Allah beribadat, dan juga bersyukur kerana diberi kekuatan oleh Allah meninggalkan maksiat. Sebab itu yang bersyukurnya kerana apa? Kita bersyukur kerana Allah memberi kepada kita. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat,
pada hari kiamat ada seruan agar dibangkitkan al-hammadun, mereka bangkit dalam satu golongan, kata Nabi. Nanti ada satu golongan dibangkitkan, nama golongan itu ada al-hammadun. Bangkit dalam satu golongan dan diberikan bendera kepada mereka, mereka masuk dalam syurga. Sahabat bertanya, siapa Hammadun tu? Siapa Hammadun itu? Lalu katanya Rasulullah memberitahu mereka adalah orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan apa sekalipun. Dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang melihat segalanya datang daripada Allah. Walau sedikit, dia tak melihat sedikit tu, tapi dia melihat itu datang daripada Allah. Kita kalau sebatang pen yang murah itu, kalau yang memberi itu orang besar, kita tak kira pen tu apa harga. Yang paling penting yang memberi itu orang besar, orang yang ada pangkat besar. Kalau ulama beri kita sebatang pen, kita raih pen tadi, tapi kerana apa? Yang memberi itu adalah seorang ulama. Kita membesarkan pemberi, maka tak heran, tak kira pen tu apa harga pun. Yang paling penting siapa yang beri. Orang yang bersyukur begitu, dia tak heran. Allah beri nikmat sedikit pun dia tak risau. Yang paling penting Allah beri satu. Yang kedua, yang memberi itu Allah. Alhamdulillah, bersyukur ia kepada Allah, maka masuk mereka dalam syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdu adalah pakaian Ar-Rahman. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub alaihissalam, aku suka pada syukur sebagai hadiah dari para wali aku. Maka dikatakan bahawa hamdu itu adalah pakaian Ar-Rahman, dan Allah memberitahu bahawa Allah Ta'ala suka pada orang yang bersyukur kepadanya. Dan Allah Ta'ala juga mewahyukan kepadanya orang-orang yang sabar. Di samping Allah suka orang yang bersyukur, Allah juga suka kepada orang yang sabar. Negeri mereka adalah negeri kesejahteraan, Darussalam, syurga Darussalam. Ketika mana mereka memasuki, Allah menambahkan kurnia kepada mereka. Maka di samping orang yang banyak bersyukur, Allah Ta'ala kasih, Allah juga kasih kepada orang yang banyak sabar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang benar-benar sempurna kesabaran dia, Allah beri tanpa hisap pahalanya. Sebab itu kalau diberi ujian kepada Allah, kata Syekh Yusuf Al-Hasani, dia ada mengatakan, kamu kena melihat Allah ingin memberi kebaikan kepada kamu. Boleh jadi dengan sebab itu Allah ingin beri syurga kepada kamu, sebab kamu tidak kuat ibadat, maka pahala daripada ibadat itu kurang, maka Allah Ta'ala beri pahala ikut sabar. Pahala ikut sabar. Kerana orang yang sabar, orang bersama dengan Allah, Allah kasih kepada orang-orang yang sabar. Maka sabarlah kita, sama ada sabar itu pada taat, sabar pada maksiat, yakni menjauhkan maksiat, sabar kepada musibah, sabar pada musibah maknanya maka sabar juga ketika mana Allah memberi nikmat. Kerana ramai orang mendapat nikmat, maka jauh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat tentang harta pusaka, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah harta yang harus diambil? Baginda menjawab, hendaklah siapa pun di antara kamu mengambil lisan yang selalu berzikir. Harta apa yang harus diambil? Harta yang harus diambil adalah lisan yang berzikir, kata Rasulullah. Lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan memerintahkan agar kita mengumpulkan hati yang selalu bersyukur sebagai ganti mengumpulkan harta. Ya, maknanya ketika mana turunnya ayat tentang harta-harta pusaka, orang ni bahagian ni, orang ni bahagian ni, bahagian ni, saya nak kata saya nak ambil bahagian apa? Mau ambil bahagian hati yang berzikir. Mau ambil bahagian hati yang berzikir, mau ambil lidah yang berzikir, hati yang bersyukur kepada Allah. Itulah yang sebenarnya.
Maknanya ganti daripada mengumpulkan harta, daripada mengambil harta, baik mengambil hati yang berzikir, itu lebih baik. Lidah yang berzikir, hati yang bersyukur kepada Allah. Sementara Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, syukur adalah sebahagian daripada iman. Bukti orang itu ada iman, dia adalah orang yang bersyukur dengan segala nikmat. Maka ada syukur dengan hati, ada syukur dengan lisan, ada syukur dengan anggota tubuh badan. Bersyukur dengan anggota tubuh badan itu ialah apabila diberi nikmat, maka dia menggunakan nikmat itu pada jalan Allah. Dan apabila saja dapat nikmat, dia ini tidak putus menyebut nama Allah, itu syukur dengan lisan. Dengan sehat beribadat, itu syukur dengan anggota. Dan bila mendapat nikmat itu semua, hati tunduk kepada Allah, itu semua melihat datang daripada Allah. Aku tidak mampu sembahyang malam kecuali Allah memberi kepada aku. Aku tidak mampu membaca Al-Quran banyak kecuali Allah memberi kepada aku. Dan aku juga tidak mampu menyampaikan ilmu kecuali apa yang Allah Ta'ala kurniakan. Maka itu syukur dengan hati. Allah Ta'ala telah mengajar satu firman Allah. Apa dia? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, maha suci Engkau, wahai Tuhanku, kami tidak ada ilmu kecuali apa yang Engkau ajar kepada kami. Bila kita faham kita tidak ada ilmu sebenarnya, itu ilmu Allah bagi. Bila Allah Ta'ala bagi, kita tidak milik. Bila kita tidak milik, tahulah adakah kita ada ilmu? Tidak ada. Yang ada itu ilmu Allah. Itu yang ada itu semua ilmu daripada Allah Ta'ala sahaja, supaya kita jadi orang yang bersyukur. Setiap kali Allah memberi ilmu, bersyukur kita kerana melihat pada Allah. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota. Maka dengan hati, dengan maknanya bermaksud mengerjakan kebaikan dan menyembunyikan daripada pandangan orang lain. Supaya hati kita ni tak sibuk nak memikirkan makhluk. Jangan kita buat kebajikan supaya makhluk puji kita. Jangan kita rendahkan orang supaya makhluk tengok kita tinggi. Jangan kita pelekehkan orang lain supaya makhluk tengok kita hebat pada orang lain. Tidak, tak boleh begitu. Kerana orang yang bersyukur kepada Allah itu, dia tidak memikirkan tentang makhluk, dia hanya memikirkan Allah. Semuanya datang daripada Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa dengan lisan adalah mengucapkan syukur kepada Allah melalui pelbagai pujian yang ditujukan kepadanya. Maka pujilah Allah, sebut nama Allah, kerana tidak ada satu pun yang terlepas, semuanya datang daripada Allah. Sekecil-kecil mana nikmat, Masya Allah, itu semua datang daripada Allah. Maka bila kita tahu kita dapat nikmat itu, tidak ada orang yang tidak ada yang paling kita ingat Allah. Kalau orang kaya bagi kita, kita ingat. Yang maha kaya beri kita daripada dulu lagi, kenapa kita tidak ingat? Maka dengan cara macam mana ingat? Antaranya syukur dengan lisan adalah memuji Allah Ta'ala. Dan Nabi kita telah mengajar buat-buat apa perkaranya, kullu amrin zibalin lam yabda' bi bismillahirrahmanirrahim bahwa akhta. Satu perkara, satu amalan, satu perbuatan yang baik, kalau kamu nak buat, mulalah dengan baca bismillah. Kalau tidak dimula dengan bismillah, maka terputus keberkatan kamu, terputus hubungan kamu dengan Allah. Terputus segala keberkatan, terputus pahala, menunjukkan bahawa dengan nama Allah. Turun ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, tapi baca dengan nama Allah. Baca dengan nama Allah Ta'ala. Melihat matahari bergerak, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari bergerak mengikut paksinya, tapi kena ingat, zalika takdirul azizil alim. Itu semua kuasa Allah Ta'ala. Tak boleh lepas kita daripada Allah. Kita tak boleh lepas semuanya. Baik kita makan, baik kita minum, baik kita sehat, baik kita makan sehat, bukan obat itu yang menyihatkan kita. Yang menyihatkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya untuk kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dengan anggota tubuh yang lain, dengan menggunakan segala kenikmatan daripada Allah, dengan mentaatinya,
dan dengan itu ia menjaga daripada maksiat. Tanda orang itu syukur dengan anggota, dia menggunakan anggota itu kepada ketaatan dan menjauhkan diri daripada maksiat. Alhamdulillah, jamaah datang ke masjid. Bila jamaah datang ke masjid, bermakna jamaah telah bersyukur dengan nikmat Allah. Nikmat kaki, nikmat tangan, seluruh anggota itu kita bersyukur kerana kita meletakkan segala anggota kita itu di tempat yang Allah redha. Dan dalam waktu yang sama meninggalkan maksiat kepada Allah. Dengan demikian, syukur mata ada, syukur kepada mata ataupun syukur mata. Allah beri mata itu adalah menutupi aib seseorang muslim yang dilihatnya. Itu antaranya. Selain daripada tidak melihatkan kepada yang haram, antara kita bersyukur mata, kita tidak membuka keaiban orang. Para jamaah kita dengar kuliah setiap malam, tak boleh kita buka aib orang. Orang kata apa, tidak boleh kita rendah-rendah ke orang, remeh-remeh ke orang. La yazlimuhu wa la yakhziluhu. Jangan kamu buat zalim, jangan kamu hina orang, jangan kamu rendah-rendah ke orang, jangan kamu rendahkan orang lain supaya orang pandang kamu tinggi. Jangan. Tak ada apa pun. Ingat hadis Nabi, man tawadha'a rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri, Allah angkat. Siapa yang mengangkatkan dirinya, Allah jatuhkan dia. Jadi dikatakan bahawa kita ini dikatakan bahawa bila kita bersyukur, Allah beri mata jangan tengok ke aib orang. Memang orang ada aib, memang orang ada lemah, tapi Imam Ghazali kata begini, kalau mu tengok orang tu ada aib, itu hak mu tengok satu aib dia, aib kamu banyak lagi. Maknanya, maka jangan melihat akan keaiban orang. Maka begitu juga telinga begitu juga menutup keaiban orang. Allah, kita dengar orang ini, hatta kalau orang datang kepada kita sekalipun, saya dulu ustaz pernah minum arak, contoh, pernah minum arak, kita tak boleh khabar dia dah bertaubat tu, tapi dulu dia minum arak tu. Jangan. Jangan, tidak boleh. Hatta contoh, kita sudah bertaubat, contoh saja ni, kita sudah bertaubat, alhamdulillah Allah beri hidayat pada saya telah bertaubat, dulu saya minum arak. Maknanya ada perlu begitu? Tidak perlu. Sama ada kamu tahu orang itu aib orang ataupun aib diri kamu, kamu jangan buka. Apa kata ulama? Kalau seorang itu berzina, ini contoh, kalau seorang itu berzina, wajib dia menyembunyikan, jangan dia cerita pada orang lain bahawa dia telah berzina. Tugas dia bukan membuka aibnya, tapi tugasnya adalah untuk bertaubat pada Allah. Begitu adab Allah memberitahu kepada kita. Maka telinga ini apa dia? Janganlah menutupi aib seorang. Jangan membuka aib orang, tutup. Tutupilah aib seorang muslim yang kita dengar. Ya, tiba-tiba orang tu cerita, oh orang ni begini-begini. Kalau orang biasa, kalau cerita, oh ustaz ni begini-begini, tak kira orang biasa ke ustaz ke, hatta ulama pun kalau dia buat salah pun, kita jangan buka aib dia walau kita dengar. Maknanya supaya kita menjadi orang yang bersyukur dengan nikmat telinga tadi. Dan dikatakan bahawa termasuk juga syukur akan nikmat Allah dengan anggota badan. Syukur dengan lisan adalah menampakkan keradaan kepada Allah. Inilah yang diperlihatkan. Maka Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat, bagaimana keadaan kamu hari ini, di waktu pagi ini? Orang itu menjawab, saya dalam kebaikan. Rasulullah ulang lagi pertanyaan ini, dan bagaimana kamu pagi ini? Saya dalam kebaikan. Nabi ulang lagi, bagaimana keadaan kamu pada pagi ini? Saya dalam kebaikan. 3 kali. Saya dalam kebaikan. Maka untuk ketiga kalinya orang itu menambah dengan kebaikan, saya bersyukur kepada Allah, saya puji dan saya bersyukur kepada Allah. Kata Rasulullah, ini aku nak. Dalam kebaikan, dalam waktu yang sama, saya memuji Allah dan saya bersyukur kepada Allah. Ada satu amalan ringkas saja, dibaca paling kurang 3 kali sehari, Allah redha pada dia. Apa dia? Bacaannya lah
raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kata ulama, siapa yang baca ayat ini paling kurang 3 kali sehari, Allah redha dia dalam kehidupan dia. Maknanya maka dikatakan bahawa hendaklah kita ni jadi orang yang redha, sabar dengan apa yang Allah kurniakan. Para ulama salaf sengaja saling bertanya dengan maksud agar yang ditanya mengungkapkan rasa syukur dan menjadi orang yang taat dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan penuh ketaatan pula. Para ulama dahulu kadang-kadang dia tanya mengenai amal ibadat, mengenai kebaikan, apa kebaikan yang kamu lakukan, apa ketaatan yang kamu lakukan semalam. Ada sahabat dia cerita, tapi bukan tujuan riak, bukan, tetapi nak tunjukkan rasa bersyukur. Aku bersyukur kepada Allah, malam tadi Allah bangunkan aku untuk beribadat pada Allah. Tujuannya juga untuk menggalakkan para orang yang mendengar itu sama-sama melakukan ibadat di dalam hati mereka. Orang terdahulu yang terdiri daripada orang salafus salih tidak ada dalam keadaan riak. Tujuan riak tidak ada. Kita pun sebenarnya boleh kita cerita kebaikan kita, tapi takut tak boleh nak jaga. Kalau kita kata alhamdulillah semalam Allah beri kekuatan pada saya boleh sembahyang malam 12 rakaat campur witir 3, maknanya 15 rakaat. Saya bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Kita kata begitu, asalnya boleh, tetapi dia yang berkata itu tidak ada niat riak. Niatnya apa? Niat yang pertama menunjukkan rasa syukur kepada Allah, yang kedua menggalakkan orang lain melakukan ibadat sama. Tapi kalau datang orang kita tak boleh cerita gitu, payah dah nak cari orang macam awak. Kita pun kata memang dah. Itu kalau begitu hilang rasa syukur. Itu bukan tanda syukur, ini datang riak, ujub, takabur dan sebagainya. Maka setiap hamba ditanya tentang satu hal sedangkan ia berada di antara apa? Sama ada syukur ataupun mengadu ataupun dia diam. Syukur adalah ketaatan, sedang pengaduan kepada selain pada Allah adalah kemaksiatan yang buruk. Kadang-kadang kita ini bila Allah memberi kepada kita, mungkin kita rasa itu sedikit, maka kita mengadu dengan sedikit yang kita dapat, sama ada harta, sama ada ni, sikit-sikit mengadu saja. Kenapalah rumah kita ni tak panas saja, padahal ada kipas tu, orang lain tak ada kipas langsung. Tak ada mengadu-ngadu pun, ada ekor dah masih lagi mengadu begini-begini. Ini kata ulama termasuk dalam kemaksiatan. Maknanya lalu dikatakan bahawa bagaimana tidak buruk mengalihkan pengaduan daripada pengaduan kepada maharaja yang menguasai segala sesuatu. Kalau kamu nak mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah Ta'ala. Dan jangan kamu mengadu di atas tanda kamu tidak syukur kepada Allah. Mengadu, saya dapat kereta kecil saja, jiran saya besar pada saya. Ini mengadu di atas tanda tidak syukur dengan nikmat Allah. Tak boleh begitu. Tapi mengadu kepada Allah, ya Allah aku sakit, kalau engkau beri sihat padaku, aku akan beribadat padamu. Ini mengadu macam ini tidak mengapa. Bahkan disuruh oleh ulama supaya rasa dekat kita dengan Allah, supaya kita boleh berjinak-jinak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada pengaduan terhadap sesama hamba yang dikuasainya dan tidak berkuasa terhadap apa jua pun. Kalau kamu mengadu pada makhluk ada kuasa pun, mengadulah kamu kepada Allah. Jadi yang layak bagi seorang hamba jika tidak mampu bersabar di atas ujian qada, sementara kelemahan membawanya kepada pengaduan, adalah menjadikan pengaduannya kepada Allah. Kalau dia ditimpa musibah dan dia iman lemah, dia mengadu pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau timpakan sesuatu yang aku tidak mampu menanggungnya. Mengadu pada Allah, jangan mengadu pada orang. Allah, saya dah lah anak ramah, dia dapat rezeki kurang, rumah pula bakar. Marah pula, terfaham, marah pula. Padahal saya anak ramah, orang lain dia kata dengan kedudukan molek dok terbakar pula. Jangan mengadu dengan makhluk yang menunjukkan bahawa kita tidak reda dengan Allah, tidak boleh.
tapi mengadulah kepada Allah Ta'ala agar kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dialah yang memberi ujian, dialah yang berkuasa menghilangkan penderitaan. Allah, tengok Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam Allah Ta'ala beri harta banyak, binasa harta dia, habis, terbakar habis binasa. Dia bersyukur. Syaitan datang pada dia, syaitan datang, iblis datang menyerupai manusia biasa. Kalau kamu betul-betul baik dengan Allah, Allah tak buat gini kamu. Ni mungkin mu ni jenis hamba yang tidak bersyukur pada Allah. Nabi Ayub tak layan, beribadat gitu. Allah Ta'ala timpa lagi, anaknya mati, meninggal. Datang lagi iblis, kamu memang betul Allah tak kasih pada kamu, kamu ini bukan orang yang dekat dengan Allah. Nabi Ayub tak layan, beribadat lagi pada Allah. Anak sudah wafat, anak sudah wafat, kemudian harta sudah hilang, kemudian tinggal isteri dia, tinggal pengaruh dia, pengikut dia ada lagi. Akhir sekali Allah uji, pengaruh dia lagi habis, tinggal isteri dia pun lagi. Dia tetap jadi orang yang bersyukur kepada Allah, tak kisah. Bagi dia, orang-orang yang dekat dengan Allah, apa saja yang menimpa itu ujian daripada Allah Ta'ala. Allah menguji dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberi kepada kita yang sesuatu yang kita mampu menanggungnya. Kata guru saya, jangan doa jadi sabar. Ya Allah Tuanku, jadikanlah aku orang yang sabar. Allah Ta'ala timpu lalu ujian. Dah mu nak sabar tak? Allah Ta'ala timpu ujian baru tu. Jangan minta begitu, takut mu tak tahan. Tapi kalau mu tahan tak ada masalah. Maknanya, tapi Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak timpa kecuali mengikut kemampuan kamu. Maka dialah yang menghilangkan segala penderitaan. Pengaduan kepada selain daripada Allah adalah merupakan kehinaan dan menampakkan kehinaan kepada hamba, yang juga merupakan hamba seperti dia adalah kehinaan amat buruk. Dia mengadu selain pada Allah itu satu kehinaan, dan dia menghinakan diri di hadapan hamba Allah Ta'ala, bertambah-tambah lagi hina. Apa-apa kita susah pun doa dulu pada Allah, dengan Allah dulu. Barulah kita pergi jumpa orang. Anak saya sakit, adakah boleh berobat ke tak boleh berobat anak saya? Katanya kamu pandai berobat. Tapi kita dah berdoa pada Allah, dah mengadu pada Allah. Anak saya sakit, mana kita berdoa pada Allah. Kemudian pergi hospital, hantar anak berobat. Tetapi pergantungan kepada Allah. Maknanya bila Allah beri sembuh, baru nampak Allah lah yang menyembuhkan. Maka firman Allah, innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifqa innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaru 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah. Maka Allah Ta'ala berfirman, maksudnya kamu hanyalah menyembah berhala-berhala yang diperbuat oleh orang, tidak menyembah Allah yang mencipta segala-galanya. Dan kamu hanya mengadakan penyembahan yang dusta. Sesungguhnya mereka yang kamu sembah yang lain daripada Allah Ta'ala itu tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Oleh itu cari rezeki dari sisi Allah dan sembahlah akan Allah serta bersyukurlah kepada Allah. Jangan cari selain pada Allah, yang lain tak boleh beri rezeki kepada kita. Yang memberi rezeki kita adalah Allah. Kita bekerja, walaupun kita bekerja sampai masa kita dapat rezeki, yang beri rezeki itu Allah. Maknanya selagi mana orang yang kita bekerja dengan dia tidak bercanggah dengan syariat, kita ikut. Tapi kalau bercanggah, tidak, Allah lebih utama. Kita bekerja macam mana pun dapat sampai waktu sembahyang, sembahyang lebih utama. Kerana wallahu khairur razikin, Allah lah yang sebaik-baik memberi rezeki. Dan Allah berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya benda-benda yang kamu seru selain pada Allah adalah makhluk-makhluk seperti kamu juga. Oleh itu menyerunya, cubalah menyerunya supaya benda-benda itu dapat memperkenankan permohonan kamu, kalau betul kamu orang yang benar. Allah Ta'ala, kalau mu nak minta dengan orang lain, kamu minta aku, mintalah dengan dia. Mu akan tahu semuanya lemah macam kamu juga. Diriwayatkan bahawa satu perutusan datang kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz
lantas seorang pemuda berdiri untuk berbicara. Akan tetapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, dahulukan orang yang lebih tua berkata-kata. Satu omongan tiba-tiba nak bercakap orang muda, Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kata, wahai anak muda, bagilah orang yang lebih tua dahulu bercakap. Ya Amirul Mukminin, kata pemuda itu, kalau satu perkara dinilai dari segi usia, maka di kalangan kaum muslim ada yang lebih tua daripada anda jadi khalifah. Ada yang lebih tua daripada anda, tapi kamu lebih muda jadi khalifah. Anda sungguh orang tu berkata-kata. Lalu kata Umar bin Abdul Aziz, kalau begitu cakap tak apalah. Bercakaplah kamu. Kalau usia menjadi ukuran, nak bercakap mesti orang tua. Bercakap mesti orang tua, ada lagi orang tua, tapi mu jadi khalifah. Maka pemuda itu pun bicara, kami bukanlah utusan yang diharapkan sesuatu dan bukan pula utusan yang takut, sebab tentang harapan keutamaan anda telah menghantarnya kepada kami, sedangkan tentang ketakutan keadilan anda telah hindarkan kami darinya. Kami hanya utusan nak khabar kami bersyukur. Kami datang kepada anda nak ucap terima kasih saja di atas pemerintahan kamu yang baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.